Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam. Okey. So sekarang ni kita tengah live dekat cross channel antara FB Unika Ilmi Med dan juga YouTube Unika Ilmi Med, ya. Boleh tengok link apa semua kalau untuk ni. Sementara kita tunggu ramai sikit lagi. Sementara tu kita layan dulu flashback yang ada untuk gambar-gambar yang dulu, okey? Untuk live kita hari ni bersama kita ada Encik Zaimi dengan Puan Roslyn lah sebagai kita punya pioneer student dan kita ada pioneer lecturer lah. So sekarang ni kita tengah run gambar-gambar lama. So kalau ada kenangan-kenangan lama, kawan-kawan student-student lama boleh type dekat komen apa semua untuk kita tengok sama-sama. Waalaikumsalam. Ni. Syafiq Ibrahim. Boleh tag dulu kawan-kawannya kalau mana yang nak masuk lagi, sebab sekarang ni kita ada Muhammad Zaid. Lepas tu yang dah masuk siapa? Ramai kat ni yang tengah watching now. Okey, sementara tu kita sebagai mengimbas kenangan balik, kalau boleh kita minta macam Encik Zaimi boleh cerita sikit lah zaman-zaman macam mana MIMED ni start sebelum dia jadi apa-apa lagi. Okey. Boleh Encik Zaimi? Terima kasih Cik Kamarul. Okey, selamat datang kepada semua yang menonton. Hari ini kita dapat sedikit masa lah untuk bersama mengimbau kembali apa yang telah kita buat semenjak 16 tahun yang lepas. Kita telah mula beroperasi, Unika Ilmi Med telah mula beroperasi pada November 2003 sebenarnya. November 2003 sehingga sekarang hampir 17 tahun dah lah, 16 tahun lebih. So sebelum kita bermula sebagai Unika Ilmi Med, kita dikenali sebagai MIMED saja, Malaysian Institute of Marine Engineering Technology, satu projek di bawah bahagian pendidikan tinggi MARA BPT pada masa itu. Masa itu tu pada tahun 2000 lah, dan dinamakan sebagai IKTM Marine dan kemudiannya dinamakan sebagai Malaysian Institute of Marine Engineering Technology, MIMED. So itu bermulanya pada tahun 2000. Pada masa itu pihak MARA telah mengambil seramai 20 orang bakal instruktor ataupun tenaga pengajar untuk IKTM Marine tersebut. So yang 20 masa ni Unika L pun tak wujud lagi kan? Belum. Unika L wujud pada 2002. Unika L wujud 20 hari bulan Ogos 2002. Jadi MIMED telah ditubuhkan pada Julai 2000. So Julai 2000. So pada masa tu 20 orang kumpulan pertama tenaga pengajar tu telah dihantar ke Australia. Ini ada gambar-gambar yang mana tenaga-tenaga pengajar tersebut sedang mengikuti latihan. Tu dia, muka Cik Azmi ada, Cik Anwar, Cik Fendi, semua ada lagi, Cik Awi pun ada tu. Yang mana 20 orang ni telah menamatkan selama 24 bulan latihan untuk menjadi tenaga pengajar di Melbourne, Australia. So lepas tu 20 orang ni balik, kita mulakan proses untuk develop semua program yang nak kita tawarkan. Pada masa tu ada 2 je program yang kita tawarkan, yang kita plan nak tawarkan, iaitu
Diploma Engineering Technology Ship Design dengan Diploma Engineering Technology Ship Construction and Maintenance. Pada Julai 2004 kumpulan pertama kita punya pengambilan. Yang tu yang grup kira kumpulan pertama, batch pertama bagi 2 program pertama, iaitu Ship Design dan Ship Construction Maintenance. So Puan Roslin dan Kashfi antara grup tu lah, ahli-ahli grup tu. Nampak gambar dia orang. Ya. Itulah, lepas 2000 kita habis first lecturer ni dia habis 2001 sampai 2003. Lepas tu balik Malaysia kan. Tapi kita punya first intake adalah 2004. Ya. So antara yang first intake kita adalah kalau tengok dalam scroll gambar tu tengah budak-budak first batch yang tengah intake lah. So contohnya yang ada dalam tu mungkin kita punya sekarang ni dah jadi lecturer Kashfi, Puan Roslin apa semua. So sekarang ni Puan Roslin boleh cerita macam mana boleh terima Unicad Ilmimed ni? Dulu-dulu tak tahu apa semua, macam mana boleh dapat nak masuk Unicad Ilmimed ni? Macam mana? Rasa sebab marah. Dapat application, dapat call je masa tu, tak ada surat. Saya punya call last minute, saya dapat pun memang 2 minggu ke 3 minggu sebelum intake. Mohonlah. Saya mohon masa tu dalam PLKN. Dalam MARA punya form. Aplikasi tu masa tu MARA punya pusat. Dia ada buku MARA dulu tu. Macam dulu universiti awam dia ada UPU online kan. MARA betul. Sendiri kan. MARA pun ada sendiri. Saya guna yang buku MARA punya. Okey. Lepas tu sebelum masuk ada kena interview tak? Saya terlepas interview. Saya tak kena interview. Cik Kashfi macam mana? Pengalaman mula-mula nak tahu Unicad Ilmimed. Antara orang yang paling saya ingat waktu mula-mula register tu Cik Chap dengan Puan Dora lah. Sebab kena interview dengan dia orang. Okey. Mula tahu pasal Unicad sebenarnya memang saya tengah cari kursus yang offer bahagian maritim. Dan kebetulan masa tu bila sembang dengan cikgu kaunseling, dia tengah buka paper, ada nampak terus iklan Unicad. Okey. Tak buang masa, terus saya contact nombor tu dan register. Masa nak register kena panggil main interview tu pula, jadi masa tu saya pernah accident. Kemudian Cik Chap dan juga Puan Dora yang arrangekan untuk pertemuan sesi interview. Masa tu kalau tak salah saya, kita buat interview kat rumah Venice tu. Tak jauh dengan rumah Provost. Betul. Rumah dia lah tu. Rumah dia sebenarnya. Cik Bob. Interview kat dalam tu. Cik Bob Asrul. Bob, selamat datang Bob. Hey. Ini sahabat berjaya kita. Dengar tak? Dengar Bob, Dengar. Mimek tu macam mana dulu Rasa try apply dulu rasa. Tu kira nasib boleh ke tak boleh tu kira nasib itu. Tapi nak jadi cerita boleh. Dia tu Bob. Unicad Ilmimed tu macam mana? Dia ada tengok dekat surat khabar ke ataupun dengar daripada dekat sekolah kaunselor di sekolah ke macam mana? Dengar daripada kawan-kawan tak? Sebab kawan-kawan ramai pergi ke MFI dengan MIAT. Okey. Ya betul. Geng-geng tu memang plan apply MIAT masa tu. Tapi tiba-tiba boleh ke MIMEC. Tapi nak tambah memang kena jalan je lah. Memang tak ada pilihan lah tu. Jalan je. So bila dah masuk tu macam mana rasa? Sebab mesti rasa boleh tahan juga sebab kita kepala otak kita kerok dah. Nak catch up dengan budak-budak yang memang fresh, boleh tahan juga tu. Masa tu Asrul daripada IKM kan? Daripada IKM tu. Okey. Sebab memang kita pun nak menggalakkan graduan-graduan IKM untuk menyertai Unicad. So, betul. ambilan tu 50% kan.
Sebab daripada arkitek nak jang kepada marine engineering. Jauh lagi tu. Cabaran juga tu masa tu. Cabur tu. Okey, ni saya ada terima pertanyaan ni daripada saudara Azim Ramli. Dia tanya, BMAT ni kat mana mungkin Cik Kashfi boleh jawab sikit kot. Lokasi kita ni kat mana? Kalau siapa-siapa yang betul-betul lost dekat mana lokasi BMAT ni, jalan yang paling senang nak ingat adalah tuju ke Pulau Pangkong, tapi jangan naik feri pergi Pangkong. Berhenti dulu dekat Manjung, cari arah jalan ke Pantai Remeh. Sebenarnya kami ada dekat area perindustrian marine Kampung Aceh. Tak jauh dengan Sapura Kencana area sini. So dalam daerah Manjung, kira kalau ikutkan bandar dia Lumut lah. Betul. Lumut di Perak. So kalau cari dekat internet tu UniKL BMAT, insyaAllah jumpalah lokasi dia kat mana. Di Lumut. Okey, kumpulan pertama ni kalau ikut sejarah dia, bermulanya kita ni di rumah kedai, kan? Masa tu kampus belum siap lagi. So macam mana cabaran you all masa tu belajar di kampus sementara, sebab ni semua ni orang lain tak merasa, you all merasa kan. So mungkin boleh share sikit lah perasaan dan cabarannya. Mungkin kita mula dengan Roslin. Kalau saya yang paling mencabar time kelas welding. Kalau workshop dah paling mencabar sekali. Sebab yelah kita alat masa tu pun share. Sekarang ni seorang satu dah ada. Dulu share, lepas tu plate pun kita tak banyak lagi masa tu. So satu plate 3 orang untuk kita wear. Tapi pengalaman tu baguslah sebab kita kena buat cantik. Tak cantik memang makan menteruk lah. Lagi satu yang bestnya waktu welding tu semua duduk kat tepi-tepi longkang, jalan makcik lori, minum banyak, karipap, kopok leko. Bob, masa kita di kampus sementara tu, kita komputer kita pegang. Kau ingat tak kita pergi ke mana belajar komputer tu? Rasa pergi sekolah tau, sekolah teknik mana tu? Betul, kolej komunikasi. Betul. Masa tu kita pergi ke sekolah menengah teknik. Okey. Betul. Vocational dekat hospital tu. Dekat hospital tu. So masa tu saya rasa tahap disiplin tu tinggi sebab on time naik bas. Betul. Memang betul. So saya rasa walaupun mengalami kesusahan ataupun kesukaran, tapi you all boleh katakan boleh survive lah. Apa yang kita rancangkan you all boleh ikut dan kita boleh nampak lah macam mana you all struggle. Dan betul. Alhamdulillah. Betul. Tak silap saya grup pertama tu, you all punya grup tu ada 97 orang. Kita target masa tu kan 97 orang. So alhamdulillah. Saya rasa 95%-nya bergraduat on time. Alhamdulillah lah. Jadi orang lah. Jadi orang. Okey, Cik Asrul sekarang bekerja sendiri kan? Saya banyak kerja sendiri, lepas tu ada freelance juga kerja-kerja lama. Okey. Macam mana pengalaman bekerja sendiri dengan bekerja dengan orang sebelum ni? Dia kerja sendiri ni dia kelebihan dia. Masa dia freedom lah. Dia freedom. Lepas tu kita boleh try and error apa-apa benda pun kita try and error. Benda tu melibatkan duit ke, melibatkan energi ke, melibatkan orang luar tanpa kita nak takut pada risiko. Okey, maksudnya kita sendiri boleh tune lah apa yang kita nak buat kan? Tune. Kalau macam kita daripada makan gaji jam kepada bisnes, jam kepada benda baru, kita nak ambil risiko, rasa saya letak 1% kita nak ambil, tak berani. Yalah. Kita sampai bila?
Tapi benda-benda tu 50-50. Kalau tak cuba, tak tahu. Kalau cuba, kita tak tahu kita betul. Betul. Sebab saya pun kadang-kadang banyak juga buat freelance pun banyak je. Saya buat freelance untuk inspection lah. Saya banyak buat freelance inspection dengan Petronas dengan apa. Lain-lain gitu lah. Bob memang bidang utama dia bahagian inspection. So memang kerja dengan Petronas tu orang kata antara sumber utama lah. Okey, Tuan Roslin. Ya, saya. Setelah habis belajar dulu dan menyambung semula sampai ke peringkat master dan sekarang ni bekerja sebagai tenaga pengajar di Unichem IMED sendiri dan juga sambung lagi belajar. Sambung lagi belajar. Macam mana agak-agak satisfaction ataupun penerimaan diri sendiri tu daripada diploma dulu sampai sekarang ni, daripada belajar sampai kerja? Mana cakap full diploma, tak yakin nak ambil BNSB masa tu. Sebab agak macam susah kan. Then nak tak nak kata kena sambung juga. So ambil BNSB. After BNSB saya kerja dulu dalam 3 bulan. Baru masuk kerja kat MIMED. Selepas bekerja tu saya rasa master tu penting. Sebab kalau kita tak boleh mengajar dengan dengan bagus lah. Kena tambah lagi. Nak tambah ilmu lagi sebab rasa saya tak cukup. Ilmu tu je sikit. So kerja dan habis master, saya rasa saya break untuk lepas master ke PhD dalam 6 bulan je. Dan saya sambung PhD. Okey. So macam mana sekarang ni bekerja bercuti sekejap daripada bekerja? Bercuti sekejap. Okay. Cuma yang first sebelum cuti sepenuh masa saya kan program coordinator. Struggle jugalah. Sebab nak siapkan E-Tech. Sebab kita dah masuk ke diploma, kita dah ke E-Tech. Okay. So dia agak struggle dan memang sangat mencabar. Okey, Cik Asrul okey. Macam mana pandangan Cik Asrul lah? Dah bekerja di negara sendiri, lepas tu pernah bekerja di luar. Bagaimana Cik Asrul tengok bidang maritim ni? Bidang maritim, bidang marine ni di Malaysia. Dia macam saya nampak bidang maritim ni bidang sangat-sangat meluas sebenarnya. Especially macam inspection, engineering, maintenance semua. Dia terlalu meluas sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang terfikir kerja marine ni sebenarnya kerja dalam berkaitan dengan air je, berkaitan dengan laut, berkaitan dengan kapal kan. Sedangkan kadang-kadang orang tak terfikir yang refinery atau plantation pun melibatkan marine. Kadang-kadang dia orang ada turbine, boiler, benda berkaitan dengan machinery perkapalan punya machinery punya tu. Sebab kadang-kadang saya dulu pernah cakap dengan budak-budak MIMED dulu, saya pernah jumpa dia orang, kenapa tak kerja dekat pelan refinery? Dia kata pelan refinery tak berkaitan dengan marine bang, kata. You kena check balik sebab boiler, turbine benda berkaitan dengan marine juga sebenarnya. Tapi mungkin benda tu duduk akal kan. Sebab apa yang sekarang yang benda baru dia ni macam dekat Mexico kan. Petronas dah ada share, baru jumpa telaga kat sana kan, kat Mexico kan. Ya. Dekat Mexico. Lepas tu budak MIMED pun ada seorang sana. Oh, ada. Di Mexico. Hamdi Dahri. Dia ada offshore kan. Hamdi kat sana. Terbaik Hamdi. Hamdi kat sana. Dia dekat Mexico. Dia memang kemungkinan Petronas akan tarik dia daripada satu syarikat US. Dia syarikat US saya, tapi dia attach dengan local punya sana company. Lepas tu mungkin Petronas akan tarik dia sebagai orang kata benda mastermind lah untuk the first project dekat Mexico ni. Saya dengar macam tu lah cerita dia. Tapi Hamdi, itu di antara benda-benda. Hamdi Dahri je. Hamdi second batch lah? Second batch, third batch? Dia third batch lah silap dia. Merabi lah?
Dia main Abi yang kecil-kecil tu. Betul lah. Okey Bob, nak tanya lah. Okey, sekarang ni, katalah sekarang ni macam apa kau punya nasihat lah untuk budak-budak yang baru nak lepas keluar MIMAT ke ataupun baru nak masuk MIMAT lah. Kau rasa diorang boleh pergi ke, tak boleh pergi ke, tak pun macam MIMAT punya ni tak related ke, tak relevan lagi dah ke, macam mana? Bagi saya MIMAT ni antara satu platform tempat platform di mana kita nak mulakan kerja dalam industri berat lah, oil and gas punya, maritim punya, semua benda kan. Sebab kadang-kadang apa yang penting kita masuk dalam, kita dah start mula belajar, kita jangan follow sangat dia punya proses. Kalau kita follow dengan proses, otak kita dah jalan tau. Kalau budak-budak sekarang tau. Sebab sekarang ni kita kena follow the process. Lepas tu pula dalam masa yang sama, kita try and error, tengok kiri dan kanan kita. Apa benda, contohnya dengan kita try study related tak dengan apa yang kita study hari ni dengan benda di kiri dan kanan kita. Contohnya let's say dalam masa yang sama untuk masuk kepada industri oil and gas, industri marine. Dan maybe untuk kita ni, kita study maritim, tetapi kita pernah terfikir tak kita akan buat satu benda business trading. Trading means supply benda-benda oil and gas. Tak, kau kata benda masuk MIMAT ni aku kena kerja maritim. Tak juga. Sebab banyak benda-benda ni, macam kita pun tengok macam apa ni? Pun Fidau pun dah jadi superintendent apa semua sekarang ni. Tapi benda-benda tu bagi tak terfikir ke apa jadi superintendent? Gila apa? Superintendent ni bukan orang biasa-biasa boleh kan? Tak terfikir ke? Sebab benda-benda ni kita tak tahu apa yang akan jadi 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Tapi kalau kita dah start guide sekarang, apa kita nak capai dan apa yang sepatutnya kita kena ambil, insyaAllah kita boleh pergi. Sebab ni orang kata benda MIMAT ni sebagai tempat kita bersekolah untuk pecahkan kita punya apa dia yang orang kata benda biawak dalam kepala tu. Macam mana nak pecahkan, macam mana nak keluarkan. Macam mana selama ni kita fikir cukup bulan, cukup minggu, call mob minta duit, tapi kita kena fikir balik macam mana satu masa lagi aku nak bagi duit dia orang 2 kali ganda lagi, lebih lagi. Macam tu lah. Bob, ramai yang tak tahu ni Bob sebenarnya Bob. Bob ni siapa sebenarnya? Cuba cerita sikit, habis MIMAT Bob buat apa? Sampailah sekarang ni jadi apa? Siapa dia? Bob lah, ramai orang tak tahu Bob ni siapa ni, sembang je. Sebenarnya orang tak tahu Bob ni power. Cuba cerita sikit lepas UM pergi mana? Kerja Australia berapa lama, duduk di Argentina pernah, apa semua, cuba cerita. Saya semangat sikit adik-adik ni. Lepas daripada graduate saya habis MIMAT dulu. Saya tak tahu nak ke mana sebenarnya. Saya kerja marine sekejap. Tapi saya kerja marine sekejap bukan kerja duduk atas, duduk bawah. Jadi sampai tahap tu kita rasa macam letih gila kerja ni. Apa benda dalam kerja letih ni? Jadi dengan masa kita terlalu pack dengan letih lah. Lepas tu saya fikir balik, saya jumpa geng-geng 2-3 orang. Dia start kerja buat inspection kan. Inspection apa semua kan, wedding inspection. Lepas tu saya start ambil kelas, ambil training. Lepas kalau saya ada license dia orang, license inspection tu, saya dah start terbang lah. Saya start try and error lah. Pergi luar negara. Sebab dulu sekarang pun biasanya budak-budak pergi luar negara by group kan. Kita orang dulu zaman-zaman dulu pergi seorang. Pergi Argentina, pergi Cuba, pergi Mexico, US, pergi seorang single. Dengan kadang-kadang cakap orang putih tu, kalau orang Terengganu cakap putih kan ya. Kadang-kadang bahasa sebenarnya kalau orang Melayu, kalau orang putih cakap bikoh, kita bikoh kan, kerah ketong. Tak faham, memang tak faham. Jadi macam memang macam-macam lah pergi negara Arab buat kerja apa semua, tapi benda tu dah mana? Bob sampai Argentina dah tu. Kena PKP apa? Okey, tak apa. Sementara kita dah Relax sikit.
Mungkin Relax sikit. mungkin kita boleh flashback balik apa nama program kita yang ada dekat Unichem Mimet ni sampai sekarang ni Okey, mula-mula pada tahun 2004 dulu kita hanya ada 2 program, iaitu Diploma Ship Design, Ship Construction. Lepas tu pada tahun 2008 bila grup pertama ni dah habis, jadi kita tambah program yang ada. So bercambah ke bachelor program, Bachelor of Architecture Shipbuilding. Dan selepas tu kita ada 2 diploma baru, iaitu Diploma Marine Electrical Electronic dan juga Diploma Marine Engineering. Setahun selepas tu ada pula satu lagi program bachelor, iaitu Bachelor Maritime Operation. Selepas Bachelor Maritime Operation, student Diploma Marine Engineering, Marine Electrical Electronic tadi habis first batch, kita tawarkan pula Bachelor Marine Electrical Electronic. So daripada tahun 2011 kita dah ada 4 program diploma dan 3 program ijazah. Dan selepas pada itu pada tahun 2013 kita tambah satu lagi program Bachelor Marine Engineering, Bachelor Marine Engineering, dan pada tahun lepas kita ada satu lagi program bachelor yang baru, iaitu Bachelor Offshore Engineering. So sekarang ni kita dah ada 5 program bachelor dan 4 program diploma. Selain daripada itu kita ada program-program sarjana, iaitu Maritime Operation, Master in Maritime Operation. Dan dalam masa terdekat ni insyaAllah kita akan cuba untuk mendapatkan kelulusan bagi menawarkan program di peringkat PhD pula insyaAllah. So itu antara program rumusan program yang ada di Unichem Mimet. So mungkin mana-mana yang sedang mengikuti live online video conferencing ni inginkan apa-apa maklumat boleh tanyakan secara online boleh typekan soalan anda, insyaAllah. Boleh tanya apa saja. Ya, boleh tanya apa saja. Okey. So sekarang ni sebenarnya kita punya sesi live ni kita akan buat secara continuous lah. Biasanya kita akan buat hari Isnin dan hari Jumaat. Pada hari Rabu dalam sesi petang macam ni juga kita akan ada satu yang cross link untuk seluruh UniKL punya. Yang tu kita yang Isnin dengan Jumaat adalah sembang santai. Tapi yang hari Rabu adalah formal sikit formal sikit. Mungkin yang first diorang panggil Cik Zaimi pakai elok-elok cantik-cantik. Second panggil dekan. Mungkin yang third ni kita tak tahu panggil siapa lah. So kita akan third ni kita panggil alumni. Third ni kita panggil alumni. So tapi sembang santai ni kita jemput lah siapa-siapa yang rasa nak bersembang dengan kita live dekat channel UniKL ni, sebab kita akan ada live portal 2 sekali. Kita dekat FB kita live, dekat YouTube pun kita live. So kalau ada yang macam rasa nak live apa semua, lepas tu rasa dia nak live dengan lecturer dia ke apa semua, boleh put request dekat komen semua. Nanti insyaAllah kalau tu kita contact balik, kita akan arrangekan dia nak live dengan siapa. Contohnya katalah macam siapa Atam ni ke, Natratul Hawa ni dia nak live dengan Cik Jemel ke, kita boleh arrangekan. Tapi kena fikir topik apa-apa lah, topik macam student activity ke. Atam ni dulu dia aktif jugalah. Macam mana Tam? Batang dulu dia tak berhenti. Okey, ni ada cak. Mana Cik Kasfi tadi dia offline lah. Saya bukan apa, Yang saya ni ada. tanya dia pasal macam mana dia boleh pergi overseas sekejap begitu. Sambung belajar itu. So Tapi sebelum tu ada cadangan lah kat sini. ya, apa dia tu? Cadangan daripada Medium Syamila. Okey. Next time boleh invite Tuan Haji Megat pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita ni kita cadangan bagus kat tu. Kita cuba arrange kan. Minggu lepas dia ada kontak saya. Cucu dia nak belajar. Cucu dia nak masuk UniKL. So alhamdulillah. Dia dah ada bakal waris yang masuk belajar di UniKL. Itulah. Ramai ke yang ada pengalaman dengan Cik Megat ni? Lin, kalau dengan Cik Megat, Lin apa yang Lin ingat tentang Cik Megat? Yang ingat dia tegas. Dia sangat tegas. Dah Bob ada lagi ke? Ni ada Bob kat mana? Bob. Ada lagi. Kalau ada ingat problem, ingat benda ke problem Bob? Ingat motor screen dia warna kuning kan. Oh, hebat. Dia Bob.
Motor EX5 dia Dah. boleh. Ni ride daripada KL balik Eh. Tanjung. Saya ingat saya. Saya ingat Ada. saya. Saya ingat saya. Saya nak kena katung. Oh, tu saya ingat. Dah kenapa? Ha? Sebab apa? Masalah pening belaka. Okay. Engkau geng-geng yang ni, geng-geng yang conteng dinding kata loan mana bay. Ni yang poster tu. Aduh, macam-macam. Itulah. Semua pengalaman tu Bob. Pengalaman. Pening kepala rasa. Ijam mana Ijam anak polis tu. Ijam mana? Ijam KL. Ijam KL. Oh, Syafizam. Syafizam Ahmad. Ha, Syafizam Ahmad. Kutik sayur. Jadi tokek sayur ni. Tokek sayur ni. Bukan tukar kereta ke? Pada yang baru join Tokek belaka dia. pada yang baru join sesi live ni, sebenarnya sesi live ni adalah mengimbau kenangan lama. Ni biasanya wakil-wakil yang untuk live chatting santai ni adalah Cik Zaimi, saya, Cik Kamarul adalah pioneer batch daripada Unicel Mimet. So kita orang cerita balik, cerita-cerita lama start daripada Mimet. Kalau macam tengok ada gambar bas ke apa semua, itu bas pertama kita apa semua. Dan kita juga jemput kita punya alumni lah. First batch student kita, ada yang dah jadi lecturer lah, ada seorang dah jadi usahawan berjaya kat Terengganu lah. Orang sebut nama Bob semua kenal. Bukanlah orang sebut cuci kapet tu, semua orang Terengganu kebanyakannya cari Bob lah. Dia usahawan berjaya lah. So basically kita sembang santai lah. Ada setengah-setengah dia yang macam tak berapa nak perasan tengok kita orang ni macam sembang kawan-kawan je. Sebenarnya memang kita orang dulu-dulu memang rapat. Community kecil. Lepas tu kita orang jaga dorang ni macam adik-adik, kawan-kawan. So dengan dorang ni biasanya lecturer dengan hubungan antara lecturer dengan student ni dia rapat. Tu sebab nampak macam kita orang ni santai je dengan dorang ni. So basically dekat Mimet pun macam tu. Sebenarnya hubungan kita antara kita dengan lecturer walaupun kita jaga the rapport of hormat menghormati, tapi kita adalah rapat. Dan kita adalah senang untuk bergaul lah. Macam tu kita punya environment dekat Mimet lah secara keseluruhan dia. Ya, betul-betul. So mungkin saya nak tambah sikit lah mana-mana yang belum mengetahui asal-usul Unicel Mimet ni. Sebenarnya kami ni adalah sebuah institusi yang diasaskan oleh Majlis Amanah Rakyat, MARA. Selepas itu bila diwujudkan UniKL juga sebuah institut pengajian tinggi yang dimiliki oleh MARA, kita telah diletakkan di bawah pengurusan UniKL dan bergerak sebagai Unicel Mimet. Unicel Mimet ni adalah institut yang 100% dipunyai oleh Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Okay. So lokasi kita macam tadi Cik Kashfi dah cakap dah, kita ada dekat Lumut, Lumut Perak. Kita telah mula beroperasi sejak daripada tahun 2004. Sudah 16 tahun. 16 tahun lebih. Okey. Itu sedikit. Puan Roslin. Ya, saya. Sebagai seorang tenaga pengajar lah. Dulu sebagai seorang pelajar, sekarang sebagai tenaga pengajar staf UniKL. Kalau yang tadi tu kita cerita pasal experience, pengalaman-pengalaman yang dulu. Itu kita punya experience memories. Yes. So sebagai tenaga pengajar yang datangnya hasil daripada didikan Unicel Mimet sendiri, apa awak punya dream pula, future dream? Rasanya lepas ni nak tengok apa pula yang boleh dicapai ataupun kita punya step forward. Apa yang Puan Roslin rasa nak capai selepas ni sebagai Unicel Mimet? Kalau saya punya sebab spontan lah kena fikir. Tak apa. Kalau saya lah, future dream saya dekat Mimet kita baru ada satu simulation. Okay. So next saya punya yang saya inginkan lah, simulation yang memang untuk naval architecture. Okay. So bila student belajar dia akan nampak future dia apa. Okay. Sebab daripada base
macam student diploma lah, dia akan nampak. Future ni kita akan tambah kita punya teknologi lagi lah, sebab sekarang kita pun dah ada wave tank kan, sedang dalam pembinaan. Ya. Itulah antara future saya, sebab kita pun dah banyak software yang kita ada. Dan kita punya sekarang ni pun kita dah ada master dan bakal ada PhD juga. Ya. So future saya memang nak something yang lagi advance lah. Smartboard pun kita dah ada. So future kita nak apa dia? Cik Kasfi dah ada dah ni. Saya nak tanya dia dengan tadi tu. Cik Kasfi. Ya, Cik Min. Sebab pengalaman ni very limited punya pengalaman kan. Yang mana you mula-mula belajar di Unichem Mimet. Tiba-tiba you sambung belajar, tiba-tiba terpelanting kat UK. Boleh ceritakan tu sebenarnya macam mana boleh jadi macam tu? Yang tu tak Dia soalan kita boleh refine lah. Sekejap Kasfi. Soalan tu kita boleh refine lah. Sebenarnya lepas belajar dekat Mimet ni boleh sambung belajar overseas ke? So macam mana cara dia? Macam tu. Kau boleh cerita kau punya pengalaman lah. Yang ini yang first kali tak lain tak bukan adalah rezeki Cik Mi, Cik Cep. Sebab apa kalau ikutkan sebelum saya sambung diploma ni waktu habis SPM, yang itu sebenarnya salah satu impian yang saya tanam. Tak apa orang kata apa tak termimpi langsung nak pergi ke sana, tapi dalam hati tu memang nak juga kalau boleh kan. Sebab apa lepas habis diploma kita sambung ke Unichem IPROM masa tu. Saya dengan Roslin satu kelas kita orang. Betul je kita kelas. Kemudian Ikuan pun ada sekali, Panca, Zack dan kawan-kawan yang lain pun ada lagi satu grup. Kita orang join dengan grup MIIT. Datuk Mansur pun ada masa tu mengajar, belum jadi dekan lagi. Antara orang yang banyak usaha kan waktu zaman tu adalah antara lecturer first batch kita, dan di peti Dean Akademik kalau tak salah saya masa tu adalah Commander Saleh. Dia juga yang banyak push Mara untuk submit kita punya documentation paperwork. Kemudian bila dapat offer tu daripada Unichem ni, saya rasa macam benda ni sangat bernilai, tak terharga sebenarnya, macam dreams come true. Benda yang kita impikan dan rezeki datang kat depan. Walaupun saya dah sambung dekat IPROM masa tu, saya berhenti dan terus ambil offer sambung ke Strathclyde masa tu, Glasgow, UK, Scotland. Itu program apa tu, Kasfi? Untuk program Naval Architecture and Marine Engineering. Dua program dia combine jadi satu course tu. Maksudnya bila belajar di Unichem Mimet ni, possibility untuk belajar di luar negara tu memang ada lah. Sangat tinggi sebenarnya. Itu yang saya nampak iklan yang dihebat-hebatkan oleh lecturer kita. Kemudian Mara pun ada sediakan platform untuk kita sambung study. Cuma tinggal kita nak usahakan dapatkan informasi tu dan bersembang lebih banyak lagi supaya nampak jalan macam mana nak buat. So memang 100% ditaja oleh Mara lah. 100%. Sebenarnya kalau ikutkan total yang Mara sponsor saya dalam 400,000 lebih. Sampai ke tahap sekarang. Dan 400,000 lebih tu tak ada satu sen pun saya banyak balik dekat Mara. Terima kasih Mara. Terima kasih juga Unichem. Berapa orang pergi masa tu? Apa dia, Cik? Masa tu program tu berapa orang yang berjaya dapat pergi ke sana? Kalau tak salah saya dalam 11 orang. Saya, Roy, saya Ali, Nabil, kemudian kita ada Hamdan, Zaim lah. Syifa, Nabil pun ada sekali. Norman Bakar. Norman dia lambat sikit, dia ke Newcastle. Itu antara batch yang ke sana sekali lah. Jadi bila dah jejak sana tu rasa dreams come true dan kita boleh experience berbagai benda yang baru, dan saya pula masa tu pun jenis cukup jalan. Join Navy sana agree. Tapi okey lah. Alhamdulillah lah. Sebab bila first student kita dah di-recognize dekat overseas, so next batch dia kebanyakannya student kita tak susah lah nak pergi belajar universiti, betul tak Ami? Mana lagi budak-budak kita yang pernah sambung belajar? Ada. Ada yang ke Australia, di UTAS. Lepas tu macam sekarang ni banyak program-program yang lebih kepada ISEM lah. International Student Exchange Mobility Program. So student selain daripada pergi sambung belajar, terus ke sana buat another level macam diploma pergi ke degree,
degree pergi ke master pun ada. Amin Hakim tu dia terus sana master kan. Ya betul. Ah, Amin so di masa terus. kita Pian, juga ada Pian, kita tunggu Pian nak masuk ni. Bagi Pian masuk, dia bagi masuk. komen je banyak. Tak Pian masuk-masuk. Pian nak masuk keluarkan aku lah. dah Eh, Soalan ini- lagi pun tak apa. Pian, marilah Pian. Pian. Ada soalan-soalan ke? Itulah. Anyway, untuk sesi yang Rabu ni kita ada sesi alumni Roy dengan ni cross juga petang, cross live juga. Tapi hari Jumaat ni insyaAllah kalau tak ada arah melintang, saya akan live dengan kita punya ex-student yang sambung belajar daripada MIMET ke Australia dan sekarang ni bekerja di Australia. So kalau ada lagi student kita yang ex-alumni kita yang bekerja di overseas yang nak join live kita pada hari Jumaat, boleh contact admin Unicare MIMET lah. Nanti kita akan arrangekan macam mana. Kalau untuk join sekali, kita boleh pergi 4, 5, 6 orang pun boleh untuk join. Dan kita akan setkan lah dengan lecturer mana yang dia comfortable, kita on kan sekali. Ini adalah sesi sembang santai petang-petang lah. Sementara PKP ni. InsyaAllah. Andai kata benda ni memang berguna, boleh bagi feedback yang baik kepada semua orang. Kita harap kawan-kawan yang lain turut serta sekali. Sembang-sembang tak lama pun, setengah jam macam tu pun dah cukup. At least. Itulah. So ada apa-apa komen yang perlu kita jawab ke apa ke? Tak kena tengok. yang willing nak apa nama join ya. Saya tahu ramai yang berminat nak menyertai apa nama tim Unicare buat sedikit apa promosi macam ni kan. Kita alu-alukan kalau boleh apa nama you sendiri propose ya kepada kita, sebab kalau kita select nanti ada yang kita select yang tak mempunyai masa ataupun ada kekangan lain. Jadi mana yang ada masa, willingness nak participate, please come forward and then join us. Jangan risau, kalau nak Cik Bak, saya akan bawa Cik Bak datang. Cik. Abu, welcome Abu join. InsyaAllah Abu kalau ada free ke lapangan nanti kita nak buat sesi sekali boleh? So Abu Zahrin ni ex-student kita juga, lepas tu ex-lecturer kita, ex-staff juga, lepas tu dia dah pergi ke UPNM, sekarang ni dengarnya sambung belajar PhD ke di Perancis macam mana? Perancis ke Belanda? Perancis Perancis lah. So next time kita akan arrange dengan Abu Zahrin ni lah, Abu Zahrin untuk ada sesi dengan dia lah. Boleh Abu lah? Kita sebenarnya kita buat live ni, kita panggil pioneer apa semua sebab kita nak tunjukkan dekat industri, bukan kita nak tunjukkan kepada orang-orang yang tak kenal Unicare MIMET macam mana Unicare MIMET ni. Dan satu lagi kita panggil kita punya student macam Bob tadi, lepas tu lain ramai join. Kita nak tunjukkan dekat industri, dekat orang, kita ni wakil-wakil pelajar-pelajar kita bila dah keluar, dah graduate, dorang ni banyak yang dah diserap dan dorang ni sekarang ni dorang dah graduate dalam berapa? 10 tahun lebih dan dorang ni banyak yang dah lead the marine industry lah. Contoh macam kalau tengok gambar-gambar dorang ni sekarang ni macam calang dah dorang ni. Semua lead industrinya, host-host, ketua jabatan apa semua dah jadi superintendent macam pop, bos-bos semua lah. So ada bila yang project manager. project manager. So adik-adik yang baru belajar, baru nak belajar semua kena start kenal-kenal dengan dorang ni lah. Nanti kalau nak minta kerja ke apa semua, at least dorang akan tanya lah kan MIMET tu macam mana apa semua, dan dorang ni wakil daripada MIMET, cara tak langsung hati dorang tu tetap pada MIMET lagi. So kita kalau boleh macam itulah, kita kembangkan jaringan kita di kalangan staff, di kalangan student, di kalangan alumni macam tu lah. Okey, ada apa lagi? Kalau tak ada, kita ingat kita beransur dulu lah kalau tak ada apa-apa lagi. Ada apa ni? Tak ada kot. Apa nama, all the best lah kepada semua yang industri ataupun bekerja sendiri. Lin, ada apa last? So far tak ada. So siapa yang ni bolehlah join MIMET untuk sembang santai. Dan saya sebagai last dia sebenarnya dia sesi sembang santai untuk kita sama-sama mendengar experience daripada wakil panel kita
Dan sebenarnya untuk pada yang belum masuk UniKL ke, baru nak masuk UniKL ke, so kita akan ada channel kat UniKL Mimet ni macam mana cara untuk masuk UniKL lah. So boleh browse kat kita punya website ke, boleh browse kat kita punya FB, tak pun PM je admin UniKL Mimet ni untuk tanya macam mana. Basically kita punya intake insya-Allah dia akan ada bulan Julai juga Amir. Julai. So far Julai. So kita punya intake insya-Allah Julai ni untuk yang intake baru untuk budak diploma. So mana-mana ada adik saudara mara nak masuk UniKL Mimet ke apa semua boleh start PM admin lah. So dengan itu saya rasa tak ada apa daripada saya dan Cik Zaimi. Okey, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.